Saya hanya sebatang kara dan saya betul-betul ada dia saja orang kata yang boleh bantu saya dalam hidup saya ni kan. Taiping, Perak. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini ke Kampung Jelapang Jaya, Simpang, Taiping, menyantuni keluarga Mat Azwan Shahudin, 36 tahun, mengalami kesempitan hidup bersama keluarganya. Segala cabaran dan dugaan diharungi bersama adiknya, Muhammad Asmawi Shahudin, 33 tahun. Adik iparnya, Syahidah Daud, 33 tahun, serta anak saudara, Muhammad Iqmal Hafiz, 10 tahun dan Muhammad Ikhwan Hazril, 6 tahun, antara insan yang menyaksikan pahit getir kehidupan Azwan. Azwan terus berjuang demi meneruskan kehidupan. Menjadi sebahagian keluarga ini, dia berasa bertanggungjawab mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Namun, semua terbatas dengan apa yang menimpa dirinya. Pada awal tahun 2016, Azwan mengalami kencing manis dan mengambil keputusan ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Namun, hasil pemeriksaan pakar perubatan mendapati Azwan menghidapi serangan saraf kritikal pada sebelah kaki kiri yang mengakibatkan diabetes kronik. Azwan dinasihatkan oleh pakar perubatan supaya kaki kirinya dipotong hingga ke paras lutut. Malangnya, pada awal 2017, Azwan sekali lagi diserang penyakit saraf mata dan sehingga kini dia tidak dapat melihat melalui kedua-dua belah matanya. Memang tak sangka lah kata kan, sebab apa? Saya duduk sihat tiba-tiba jadi macam tu kan, kita tak tahu lah kata nak jadi macam ni. Kalau saya pun saya tak mau jadi macam ni kan, tak apa. Yalah, kalau jadi macam ni saya susahkan orang kata kan, sebab kita ni sebab duk fikir mata tak nampak kan, kaki tak ada sebelah kata, duk fikir macam tu lah. Cuma kata harapan tu pun kata kecewa juga, tapi apabila banyak orang kata nasihat banyak kan, orang kata jalan baik, sabarlah kata kan, hidup ni kenalah banyak sabar kata. Asmawi adalah adik ketujuh daripada 9 adik-beradik. Manakala Azwan anak yang kelima. Setelah kematian 4 adik-beradiknya, hanya Asmawi tempat Azwan bergantung harap. Susah senang bapa kepada 2 orang cahaya mata ini tidak pernah sama sekali merasa beban memikul tanggungjawab menjaga saudara kandungnya ini. Saya daripada dulu, pada kecil memang kami rapat lah kan. Masa arwah mak pergi kerja pun, dia jaga saya masa saya kecil. Lalu ni saya nak balas jasa dia balik, saya terima dia, jaga dia. Tak apa, saya ambil jaga dia elok kan. Memang macam tu lah. Macam memanglah nampak tengok jaga dia memang macam susah. Tapi itulah saya simpati dengan dia kan. Tak sanggup tengok dia macam tu kan. Walaupun yalah dulu dia okey, dia sihat apa kan. Tahu-tahu dia jadi macam tu, saya terus rasa simpati lah dengan dia. Kesian kat dia kan, dengan nasib saya macam ni kan. Tapi tak apa, saya reda lah. Jelas kasih sayang seorang adik terhadap abang tiada penghujung. Setiap hari, Asmawi bertanggungjawab memberi suntikan insulin kepada Azwan setelah abangnya tidak dapat melihat untuk melakukannya sendiri. Menurut Asmawi, Azwan memerlukan suntikan insulin itu sekali sehari. Saya hanya sebatang kara dan saya
betul-betul ada dia saja orang kata yang boleh bantu saya dalam hidup saya ni kan. Ya memanglah kalau kata menyusahkan adik-beradik susah, memanglah susah juga, tapi melainkan dialah saja yang boleh dapat bantu saya kan. Orang kata sebaik-baik mana yang mana saya fikir yang boleh bantu saya, dialah. Kalau adik-adik lain mungkin tak dapatlah sebab dia orang pun ada tanggungan daripada ni kan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Syahidah, isteri Asmawi, turut sama-sama menjaga Azwan. Dia menganggap Azwan sebagai abangnya sendiri dan amat bersimpati dengan apa yang berlaku terhadap nasib abang iparnya. Menurut Syahidah, dia sentiasa bekerja sama dengan suaminya bagi memastikan keadaan Azwan sentiasa tenang. Sejak diserang penyakit, Azwan sukar mengawal emosinya. Saya boleh jaga abang ipar saya lah. Saya anggap macam abang saya sendiri. Saya bersempati lah kat dia, tak siapa jaga dia. Saya lah masak untuk dia apa semua, makan, minum apa semua. Kalau dia sakit kaki apa, saya dah dengar abang pergi urut kaki dia. Kadang siang dia tak nampak. Cuma dia makan ubat je sendiri. Hak dia semua akan bagi. Dia mata pun dah tak nampak, kaki pun dah tak ada, sebelah tu. Tapi dia tak, siapa lagi nak tolong dia, kan? Tu yang saya boleh mampu yang tu lah. Itu yang setakat tu yang saya boleh tolong pun kan. Sebab saya pun bukan yang senang mana pun kan. Memang tak sangka lah kata kan, sebab apa? Saya duduk sihat tiba-tiba jadi macam tu kan. Kita tak tahu lah kata nak jadi macam ni. Kalau saya pun saya tak mahu jadi macam ni kan. Tak apa. Yalah kalau jadi macam ni saya susahkan orang kata kan. Sebab kita ni, sebab dia fikir mata tak nampak kan. Kaki tak ada sebelah kata. Dia fikir macam tu lah. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Ujian dan dugaan yang dialami Azwan adalah ketentuan ilahi. Dia tabah mengharungi dan percaya ada insan yang sentiasa menemaninya mengharungi rintangan hidup. Setiap 3 bulan, Asmawi akan membawa abangnya mendapatkan rawatan susulan di klinik kesihatan berhampiran rumah. Abang saya ni dia rawatan dia 3 bulan sekali kan. Lepas tu kadang saya ni kerja kan. Lepas tu saya terpaksa luangkan masa untuk dia kan. Bukan terpaksa pengorbanan untuk dia lah. Saya ambil tinggalkan kerja sekejap, bawa dia pergi klinik dulu. Bawa dia pergi klinik, ambil darah apa semua. Dah okey semua, baru saya balik pergi kerja pula. Pasar Simpang, Taiping Perak. Di sinilah tempat Asmawi mencari rezeki untuk menyara keluarganya. Dia bekerja sebagai pemerah santan kelapa sejak 6 tahun lalu dengan pendapatan RM800 sebulan. Walaupun pendapatannya tidak begitu lumayan, dia tetap bersyukur dengan pekerjaan ini. Sedikit sebanyak dia dapat menampung perbelanjaan keluarga. Usaha Asmawi meneruskan pencarian rezeki tidak terhenti begitu sahaja. Asmawi turut mengambil upah menghantar santan kelapa ke warung-warung makan berhampiran tempat kerjanya. Upah menghantar santan kelapa hanya sekadarnya dengan bayaran antara RM2 hingga RM4 mengikut jarak dan lokasi penghantaran. Saya pun bukan orang senang kan. Jaga abang saya, isteri saya lagi tak kerja. Dengan pendapatan saya taklah sebanyak mana kan. Tapi walau macam mana tak apalah, saya jaga dia kan. Itu janji saya dengan arwah mak saya lah. Rutin Asmawi mengambil anak sulungnya pulang ke rumah setelah tamat waktu persekolahan. Muhammad Ikon Hazril, pelajar darjah 4 di Sekolah Kebangsaan Simpang, Taiping Perak.
Syahidah suri rumah tangga yang tidak lekang dengan rutin harian. Menyedari akan situasi kewangan keluarga, dia sentiasa bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Cukup sekadarnya untuk dijadikan hidangan tengah hari buat mereka sekeluarga. Dia tidak sanggup melihat keluarga dan abang iparnya mengikat perut atas alasan kekangan kewangan. Walaupun sedikit, rezeki yang ada lebih baik jika dikongsi bersama. Meskipun Azwan tidak dapat menjalani kehidupannya normal, dia bersyukur kerana adiknya sentiasa berada di sisi. Kadangkala terlintas di fikiran Azwan, alangkah indah sekiranya dia sama-sama dapat berbakti mencari rezeki dan menyediakan yang terbaik untuk keluarga ini. Sedih tu memang sedih lah kan. Tapi rasa teriak tu, saya cakap lah memang kata teriak ni daripada dulu sampai ni memang duk teriak lah kata kan. Tapi ayat mata ni kalau kata memang berlendang satu timba pun berlendang lah kata kan. Tu lah. Tu pitiak. Tapi bila adik saya bantu saya ni, ya Allah, saya syukur sangat kepada Allah Ta'ala kata kan. Asmawi dan isteri sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat anak-anaknya berjaya pada masa akan datang. Mereka juga tidak pernah berputus asa mendidik anak-anaknya demi memastikan cita-cita mereka tercapai suatu hari nanti. Muhammad Ikhwan Hazril bercita-cita untuk menjadi anggota polis. Saya pun bukan orang senang kan. Jaga abang saya, isteri saya lagi tak kerja. Dengan pendapatan saya taklah sebanyak mana kan. Tapi walau macam mana tak apalah, saya jaga dia kan. Itu janji saya dengan arwah mak saya lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, sihat. Mendengar kisah Azwan, syarikat Faizah Sendirian Berhad berbesar hati untuk melawat keluarga ini. Wakil syarikat Faizah Zon Utara, Pengurus Cawangan Utara, Meja Setia Perwira Muhammad Wazir hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat dan sedikit sebanyak pastinya memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir antara beras terbaik keluaran syarikat Faizah Sendirian Berhad. Sesuai untuk Azwan sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Okey bang, ini sedikit sumbangan daripada syarikat Faizah untuk belanja bang. Saya tengok. Terima kasih banyak-banyak dah kepada syarikat Faizah. Okey. Bagi persembahan kan. Sama-sama. Okey Mawi, ini buku Hajar Faizah yang biografi supaya menjadi inspirasi kepada Mawi lah untuk menjaga abang. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain Taiping Perak PKMM turut hadir selaras dengan matlamat memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan sekaligus dapat meringankan beban mereka. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Presiden Pertubuhan Faizul Amri Shahabuddin berbesar hati memberikan sumbangan keperluan barangan dapur kepada Azwan. Hanya Tuhan yang dapat membalas segala kebaikan insan-insan ini. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain sentiasa mengambil berat akan permasalahan asnaf-asnaf di sekitar bandar Taiping Perak ni lah. Terima kasih juga kepada semua warga-warga Taiping ataupun orang-orang sekitar Taiping yang banyak memberi maklumat lah kepada kami agar kami dapat membantu warga-warga yang susah ni seperti asnaf dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain di sekitar bandar Taiping.
Selain itu, pertubuhan ini turut menghulurkan khidmat jururawat sukarela untuk merawat Azwan. Antara rawatan percuma yang diberikan adalah pemeriksaan darah tinggi dan diabetes yang dialami Azwan. Sumbangan ini juga dapat meringankan beban kos pemeriksaan kesihatan Azwan. Dia sekeluarga amat bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Kita akan tolong orang yang lebih susah daripada kita. Dan insya-Allah Allah akan hantar seseorang insan yang akan membantu kita apabila kita nanti susah. Saya berpegang dengan kata-kata inilah untuk Marhain, dari Marhain. Sebab arwah mak saya pernah berkata kan, kalau terjadi sebab dia percaya dekat saya kan, dia kata macam terjadi apa-apa, jagalah adik ke abang ke elok kan. Saya pegang dengan kata-kata dia tu lah. Tu lah, sampai hayat insya-Allah lah kan. Saya akan jaga dia sampai saya berdoa syukur kepada Tuhan, saya masih sihat lagi kan. Masih orang kata ada kekuatan lagi menjaga anak bini saya kan. Saya amat terharu, orang kata berterima kasihlah ya Allah kan. Sebab saya berada dalam keadaan macam ni, walaupun saya tak nampak, kaki tak ada, tapi saya bersyukur sebab adik saya boleh bantu saya. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Bersamamu turut menyelami 7 keluarga dari 3 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Perak, keluarga Nur Haslinda Abu Bakar, keluarga Zai Hasni Zainal Abidin, 4 lagi keluarga dari negeri Johor, keluarga Zaitun Side. Keluarga Norita Tahang, keluarga Mahya Sayan, dan keluarga Norina Jamari. Manakala keluarga Faizah Karim dari negeri Melaka. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.